Okey, selamat pagi pelajar-pelajar. Hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita untuk tajuk yang seterusnya iaitu ledger. Okey, kalau kamu lihat ledger ini adalah salah satu komponen daripada kitaran perakaunan. Okey, pada mulanya kita telah belajar tentang dokumen. Daripada dokumen, kita telah lihat kepada bagaimana kita pindahkan dan membuat catatan dalam buku catatan pertama iaitu journal, buku tunai dan juga buku tunai runcit. Dan seterusnya pada peringkat ini kita akan belajar bagaimanakah kita nak memindahkan catatan ataupun mengepuskan catatan daripada buku catatan pertama ke akaun ledger. So, sesi pembelajaran ini cikgu bahagikan kepada 4 bahagian di mana pada hari ini cikgu akan menerangkan tentang konsep ledger dan juga bagaimana catatan bergu dilakukan. Okey, ini adalah modul 5 dalam buku teks kamu dan kalau kamu lihat apa yang kamu akan pelajari ialah pengenalan kepada ledger, sistem catatan bergu dan juga akaun kawalan. So, pada hari ini cikgu cubalah untuk mengajar pelajar-pelajar tentang pengenalan ledger dan juga bagaimana sistem catatan bergu dilakukan. Okey, so kalau kamu lihat kepada ledger, ledger ini adalah buku akaun utama untuk merekodkan pelbagai jenis urus niaga perniagaan. Maksudnya ini adalah titik permulaan kepada pelajar-pelajar untuk menyediakan akaun. So, akaun dalam ledger merupakan ringkasan urus niaga perniagaan yang tepat dan sistematik. Okey, perekodan dalam ledger menggunakan sistem catatan bergu. Maksud sistem catatan bergu ialah seperti yang kita lihat dalam modul 2 iaitu satu urus niaga akan melibatkan sekurang-kurangnya 2 catatan. Okey, jadi ledger am. Kalau kita lihat kepada jenis-jenis ledger, kita ada ledger am dan juga ledger subsidiary. So, apa yang dikatakan sebagai ledger am ialah merekod semua akaun kecuali akaun belum terima dan akaun belum bayar barang niaga. Okey, kamu dah tahu dah, setakat ni kamu dah tahu dah apa itu akaun belum terima dan akaun belum bayar. Okey, jadi selain daripada akaun belum terima dan akaun belum bayar barang niaga, maka akaun-akaun lain dimasukkan di bawah ledger am. Okey, contoh yang dapat diberikan ialah akaun hasil, akaun belanja, akaun aset, akaun liability, akaun modal dan juga akaun ambilan. Okey, apa yang dikatakan sebagai ledger khas ataupun dikenali sebagai ledger subsidiary? Okey, akaun belum terima iaitu jualan barang niaga secara kredit. Kamu menjual barang niaga secara kredit, maka itu adalah akaun belum terima. Jadi kita kategorikan akaun itu sebagai ledger subsidiary. Okey. Akaun belum bayar, maksudnya kita beli barang secara kredit dan kita belum bayar kepada pembekal. Maka itu adalah akaun belum bayar. Dan akaun belum bayar juga dimasukkan di bawah ledger subsidiary. Jadi mudah saja kamu nak ingat. Selain daripada akaun belum terima dengan akaun belum bayar, yang lain-lain akaun akan masuk dalam ledger am di sini. Okey. Ledger dapat disediakan dalam 2 bentuk iaitu bentuk T dan juga bentuk lajur. Okey, kita lihat kepada format bentuk T. Okey, mula-mula sekali kita akan tulis nama akaun di sini. Contohnya akaun kenderaan. Okey. Okey. Akaun gaji, akaun kadar bayaran. Okey. So kita akan tuliskan nama di sini dan di sebelah sini adalah debit dan di sebelah sini adalah kredit. Dan apa butir-butir yang akan ada dalam komponen debit? Tarikh, butir. Butir ni adalah nama akaun, folio. Folio ini adalah dari mana sumber kamu ambil. Okey. Contohnya daripada journal, daripada buku tunai. Dan ini adalah amount dia. Sama juga untuk sebelah kredit, kita akan ada tarikh, kita ada butir, kita ada folio, kita ada amount. Okey, ini adalah format ledger dalam bentuk T. Okey, kalau dalam bentuk lajur, okey, kita akan ada tarikh, butir, folio, debit, kredit dan juga
baki. Okey, ini adalah dua format lah. Kebiasaannya kita akan guna dalam bentuk T. Okey, kebiasaannya kita akan guna dalam bentuk T. Okey. So, sekarang kita lihat kepada klasifikasi akaun-akaun. Okey, dia ada dua, iaitu satu akaun nyata dan satu akaun nominal. Okey, akaun-akaun ni dibahagikan kepada akaun nyata dan juga akaun nominal. Okey, jadi apa yang dikatakan sebagai akaun nyata? Akaun yang merekodkan semua aset perniagaan. Maksudnya apa-apa aset yang kamu ada dalam perniagaan. Benda yang kamu nampak dalam perniagaan, kita anggap sebagai akaun nyata. Contohnya, akaun lengkapan, akaun perabot, akaun kenderaan, akaun bank, akaun tunai, akaun inventory dan akaun alatan pejabat. Okey. Yang kedua ialah akaun nominal. Akaun nominal ini ialah akaun-akaun yang merekodkan semua hasil dan belanja. Okey, dalam perniagaan kamu tahu kita ada hasil dan belanja. Okey, contohnya akaun belian, akaun jualan, akaun belanja am, akaun kadar bayaran, akaun dividen, akaun sewa diterima, akaun pulangan belian dan akaun pulangan jualan. So, itu adalah serba sedikit pengenalan kepada ledger. Jadi di sini apa yang kamu kena tahu dan apa yang kamu kena faham ialah, cikgu ulang balik, jenis-jenis ledger iaitu ledger am, ledger khas ataupun ledger subsidiary, format ledger iaitu bentuk T dan juga bentuk lajur. Kamu kena lihatlah komponen-komponen yang kamu kena rekod dan seterusnya ialah akaun. Okey, klasifikasi akaun iaitu kita ada dua bentuk akaun-akaun dalam ledger iaitu akaun nyata dan juga akaun nominal. Akaun nyata ni adalah akaun aset. Okey, aset perniagaan, manakala akaun nominal adalah akaun hasil dan belanja. Okey. Seterusnya kita lihat kepada sistem catatan bergu. Okey, seperti yang cikgu bincangkan sebelum ini, setiap urus niaga dalam akaun akan mempunyai sekurang-kurangnya dua akaun yang berbeza. Iaitu satu akaun akan didebitkan dan satu akaun akan dikreditkan. Okey, satu didebitkan dan satu dikreditkan dengan amount yang sama. Okey. So, ini adalah format, cikgu dah tunjukkan tadi ya. Ini adalah format account ledger. Okey, cuba kita lihat kepada contoh satu. Bagaimana kita nak kenal pasti sistem catatan bergu di sini. Okey. Rekodkan urus niaga berikut ke dalam akaun yang berkenaan mengikut sistem catatan bergu dalam perniagaan alat tulis Afiq. Okey, 2016 Januari 2 hari bulan. Okey. Afiq membeli 2 rak pameran secara kredit daripada kilang perabot Soso sebanyak 3,400. Okey, yang pertama sekali, daripada maklumat yang diberikan ini, kita kena tentukan apa akaun yang terlibat. Sebenarnya perkara ini kita dah rekod dalam jurnal. Okey, sebenarnya perkara ini kita dah rekod dalam jurnal am. Jadi daripada jurnal am kita nak pindahkan ke ledger. Tapi di sini kita tidak menggunakan contoh jurnal am. Okey, kita tak ada jurnal am. Jadi kita lihat terus. Okey, apa akaun yang ada? Yang pertama ialah akaun perabot. Okey, dan yang kedua ialah akaun belum bayar, iaitu kilang perabot Soso. Sebab kita beli secara kredit. Jadi di sini wujud akaun belum bayar iaitu kedai kilang perabot Soso dan apa yang kita beli ialah kita beli perabot. Jadi mengikut sistem catatan bergu, perabot adalah aset. Jadi aset bertambah kita debitkan di sini. Januari 2 hari bulan 2016. Okey, butir dia ialah akaun belum bayar kilang perabot Soso. Jurnal am, nampak tak maksudnya maklumat ni kita ambil daripada jurnal am halaman 2. Amount 3,400. Dan akaun yang kedua ialah akaun belum bayar kilang perabot Soso. Ini adalah liability. Jadi liability semakin bertambah kita kena kreditkan.
Tarikh yang sama, Januari, 2 hari bulan, akaun perabot, okey, Jurnal Am halaman 1, kita ambil maklumat ni daripada Jurnal Am, dan amount dia adalah 3,400. Okey, jadi secara ringkasnya kedua-dua akaun yang kita buat ini kita akan berdasarkan, kita rekod akaun ini adalah berdasarkan kepada Jurnal Am. Okey, so kita tengok ringkasan dia. Cara merekod urus niaga dalam ledger. Kenal pasti akaun yang terlibat dalam dokumen sumber atau penyataan urus niaga. Okey, di sini dia bagi penyataan urus niaga lah di sini untuk contoh ni. Kenal pasti catatan akaun di bahagian debit atau kredit di kedua-dua akaun. Rekodkan dalam akaun dengan lengkap iaitu mengandungi tarikh, butir, nilai urus niaga dalam wang ringgit. So pastikan bahagian ni kamu kena isi betul lah. Tarikh kena lengkap, butir, nombor folio, amount. Okey. So, kita lihat kepada contoh yang kedua. Okey, April 1 hari bulan. Memulakan perniagaan dengan wang tunai di bank 30,000. So, kita dah tahu dah, dua akaun yang terlibat ialah debit akaun bank, okey, kredit akaun modal. Pasal apa debit akaun bank? Bank didebitkan kerana aset bertambah, modal dikreditkan kerana equity pemilik bertambah. Ini kita ikut kepada prinsip catatan bergu. Jadi dua akaun kita akan buka di sini iaitu akaun bank. Kita debitkan 2016 April 1 hari bulan. Okey, modal Jurnal Am halaman 1 amount 30,000. Yang kedua ialah akaun modal. Okey, April 1 hari bulan. Okey, butir dia bank, buku tunai halaman 1 dan amount 30,000. Okey, jadi ini adalah cara untuk kita buat ledger berpandukan kepada prinsip catatan bergu. Okey, so seterusnya pelajar-pelajar boleh lihatlah contoh 3, contoh 4. Setiap satu maklumat yang diberikan, kita kena kenal pasti apa akaun yang didebitkan, apa akaun yang dikreditkan. Okey, so ini adalah contoh 5. Okey, ini adalah contoh 5. Ini contoh 5 ni dia berpandukan kepada buku tunai. Tapi untuk setakat hari ini, cikgu nak kamu faham betul-betul bagaimana berpandukan maklumat-maklumat seperti ini kita boleh rekodkan ke dalam ledger yang diberikan. Okey, seterusnya cikgu akan bagi latihan untuk pelajar-pelajar kenal pasti untuk setiap urus niaga yang terlibat. Bagaimana kita nak kenal pasti akaun yang didebitkan dan akaun yang dikreditkan. Okey, kita akan berjumpa semula dalam sesi yang seterusnya. Okey, lepas ni cikgu akan bagi latihan dan cuba buat latihan untuk meningkatkan kefahaman kamu tentang prinsip catatan bergu. Bagaimana kamu nak buat ledger berdasarkan prinsip catatan bergu. Okey, selamat mencuba. Sekian, terima kasih.